Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Modul kita pada hari ini ialah Fizik 1 PH 1081. Hai pelajar, apa khabar anda semua pada hari ini? Jom buat persediaan sebelum kita mula kelas pada hari ini. Yang pertama, sediakan nota PowerPoint untuk anda mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, sediakan link untuk kelas hari ini. Yang ketiga, sediakan kalkulator saintifik untuk memudahkan anda membuat pengiraan pada hari ini. Selamat belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar mesti boleh mengetahui unit SI, sistem unit antarabangsa, konsep bentuk piawai dan imbuhan. Yang kedua, pelajar mesti boleh mengetahui membuat kira-kira dan aplikasi unit SI, sistem unit antarabangsa, konsep bentuk piawai dan imbuhan. Para pelajar, sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, mari kita lihat tips belajar secara atas talian. Yang pertama, sediakan ruang pembelajaran. Cari ruang yang selesa dan mudah untuk anda fokus masa kelas. Pastikan ruang ini diasingkan dari ruang rehat. Paling ideal ruang yang jauh dari skrin TV dan gangguan yang lain. Sila salin nota anda. Ianya sangat berguna sekiranya anda tersekat semasa kelas atas talian. Salin nota dapat membantu anda untuk menjadi lebih fokus di dalam kelas. Rancang jadual anda. Adalah lebih baik anda mengikut jadual yang disediakan oleh pihak institut. Jika anda mempunyai senarai perkara untuk dipelajari, buat pecahan mengikut bahagian dan kemudian rancang untuk belajar bagi subjek yang susah dahulu mengikut kesesuaian dan masa anda. Anda mengalami gangguan pembelajaran? Cuba bina imajinasi anda dan bayangkan anda sedang berada di institut dan bukan di rumah. Tutup dan kunci telefon bimbit anda jika perlu. Jangan takut untuk meminta bantuan ibu bapa anda. Muat naik aplikasi yang sesuai untuk pembelajaran. Ini sangat membantu anda untuk fokus 100% di dalam kelas. Penat mengikuti kelas atas talian secara berterusan? Apa kata anda rehat sebentar? Biar minda anda berehat dan bertenaga semula. Lakukan regangan, peluk haiwan peliharaan, siram pokok bunga, ambil snack atau minum kopi sebentar sebelum anda meneruskan kelas anda. Utarakan dan minta bantuan. Apabila keadaan menjadi sukar, jangan paksa diri anda. Minta bantuan ibu bapa anda, rujuk kepada pengajar atau minta bantuan daripada rakan-rakan kelas anda. Sokongan sentiasa ada selagi kita memerlukannya. Baiklah, mari kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Cuba bayangkan situasi ini.
Anda ingin mengetahui berat seekor gajah. Anda pasti gajah sangat berat, tetapi tidak tahu berapakah nilai beratnya yang sebenarnya. Anda bertanya kepada pengajar anda dan pengajar anda memberitahu bahawa berat seekor gajah bersamaan dengan berat 3 ekor badak air. Anda menjadi semakin keliru. Berapakah nilai berat seekor badak air? Dan anda bertanya lagi. Kemudian, pengajar anda memberitahu bahawa berat seekor badak air bersamaan dengan berat 5 ekor buaya. Tetapi berapakah nilai berat seekor buaya? Untuk mengatasi masalah kekeliruan nilai-nilai perbandingan yang berbeza seperti ini, satu penyelarasan berkenaan dengan sistem unit antarabangsa telah diperkenalkan kepada semua. Penyelarasan unit antarabangsa bermakna bahawa satu sistem unit digunakan oleh semua negara untuk kegunaan sains, perdagangan dan komunikasi. Pada tahun 1960, dalam persidangan berat dan ukuran antarabangsa di Paris, negara-negara yang menghadiri persidangan itu telah mempersetujui bahawa sistem antarabangsa iaitu unit SI digunakan sebagai unit antarabangsa. Kejituan dalam pengiraan ukuran dan sukatan menjadi sesuatu yang penting dalam bidang sains dan kejuruteraan kerana ia melibatkan ketepatan memperoleh dapatan dan turut melibatkan aspek keselamatan. Atas sebab ini menjadi sesuatu yang penting bagi bidang meteorologi menghasilkan satu piawan yang lebih stabil. Kelebihan yang pertama ialah untuk memudahkan urusan perdagangan dan perindustrian import-ekspor antarabangsa. Seterusnya, membolehkan pertukaran dan pemindahan teknologi. Contoh teknologi dalam industri berat di Jepun dan Jerman boleh digunakan di Malaysia. Kelebihan yang seterusnya, membolehkan pertukaran data dan maklumat sains antara badan-badan penyelidik. Contoh pertukaran formula atau ramuan sesuatu jenis ubat yang komposisi kandungannya dalam unit tertentu. Kerja atau penyiasatan saintifik seseorang ahli sains dapat dikongsi oleh ahli-ahli sains yang lain. Kelebihan yang seterusnya, memudahkan komunikasi antarabangsa seperti ketinggian kapal terbang di langit, pergerakan ombak dan angin, telekomunikasi telefon bimbit dan gelombang radio. Baiklah, para pelajar semua, untuk kelas yang lepas, kita telah mempelajari tentang kuantiti asas, simbol unit asas dan unit asas SI. Jadi, mari kita ulang kaji dengan melihat senarai-senarai kuantiti asas, simbol unit asas unit SI seperti di dalam jadual yang telah dipaparkan ini. Okey, baiklah para pelajar semua. Tajuk yang kedua pada hari ini ialah bentuk piawai. Nilai berangka sangat besar ditulis dalam bentuk piawai A darab 10 kuasa N, di mana A lebih besar daripada 1 tetapi lebih kecil daripada 10 dan N ialah integer positif atau negatif. Penggunaan bentuk piawai adalah untuk mewakili data supaya kelihatan kemas, ringkas dan mudah dibuat perbandingan.
Magnitude kuantiti fizik biasanya dibundarkan kepada 3 atau 4 angka bererti. Mari kita lihat contoh. Contoh tinggi gunung ialah 8,848 meter. Manakala dalam bentuk piawai 8.848 darab 10 kuasa 3 meter, di mana A mewakili 8.848 manakala N mewakili 3. Okey, baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Angka yang diberi ialah 7,400. Jadi kita akan tukar 7,400 kepada bentuk piawai. Sekarang mari kita lihat tips yang pertama. Letak titik perpuluhan selepas angka pertama dari kiri. Untuk menentukan nombor kuasa bagi angka 10, kira bilangan angka dalam nombor tersebut. Kemudian tolak 1. Untuk tips yang kedua, gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Maka nilai N adalah positif. Jadi 7,400 apabila ditukarkan kepada bentuk piawai akan menjadi 7.4 darab 10 kuasa 3. Okey, para pelajar, mari sekarang kita lihat contoh yang kedua. Okey, angka yang diberi ialah 0.036, iaitu kecil daripada 1. Kita lihat tips yang pertama. Letakkan titik perpuluhan kepada angka bukan sifar yang pertama dari kiri. Untuk menentukan nombor kuasa bagi angka 10, kira bilangan sifar sebelum angka bukan sifar yang pertama dan letakkan tanda negatif kepada nombor tersebut. Tips yang kedua, gerakkan titik perpuluhan ke kanan, maka nilai N adalah negatif. Jadi 0.036 apabila ditukar kepada bentuk nombor piawai, ia akan menjadi 3.6 darab 10 kuasa negatif 2. Baiklah para pelajar, untuk membantu anda memahami lagi bentuk piawai, mari kita membuat sedikit latihan. Sila tukar nombor berikut kepada bentuk piawai. Tajuk terakhir kita pada hari ini ialah imbuhan. Imbuhan digunakan untuk mewakili kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil. Sila lihat jadual yang dipaparkan di sebelah untuk lebih memahami konsep imbuhan.
Okey, baiklah para pelajar semua. Mari kita lihat rumusan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, ulang kaji 1. Unit SI digunakan oleh semua negara. Ulang kaji 2. Nilai berangka sangat besar atau kecil ditulis dalam bentuk piawai. Ulang kaji 3. Imbuhan mewakili kuantiti fizik. Sampai di sini sahaja kelas kita. Semoga kita akan berjumpa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu semula kita dalam mata pelajaran Fizik 1. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini kepada pelajar-pelajar adalah imbuhan. Pelajar-pelajar sekalian, adakah anda tahu apakah itu imbuhan? Imbuhan digunakan untuk mewakili kuantiti fizik yang sangat besar ataupun yang sangat kecil. Walau bagaimanapun, selain daripada ilmu fizik, imbuhan juga terdapat dalam ilmu matematik. Pelajar-pelajar sekalian, untuk makluman pelajar, imbuhan mempunyai 12 jenis imbuhan yang berlainan nilai yang boleh dirujuk dari besar ke kecil. Imbuhan ini juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu imbuhan positif dan imbuhan negatif. Bagi imbuhan positif, ia terbahagi pada 6, iaitu tera, giga, mega, kilo, hekto dan deka. Bagi imbuhan negatif pula, ia terdiri pada 6 jenis imbuhan, iaitu desi, senti, mili, mikro, nano dan piko. Imbuhan-imbuhan ini juga mempunyai faktor pendarapannya yang tersendiri. Pelajar-pelajar sekalian, apakah itu faktor pendarapan? Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, imbuhan-imbuhan ini mempunyai faktor pendarapan tersendiri. Faktor pendarapan adalah pendekatan yang digunakan bagi menukar imbuhan ke unit asas. Mari kita lihat senarai-senarai imbuhan dan faktor pendarapan bagi imbuhan-imbuhan yang dinyatakan sebelum ini. Kita mula dengan imbuhan-imbuhan positif. Imbuhan-imbuhan positif terdiri daripada 6. Kita bermula daripada tera. Simbol imbuhan tera adalah T dengan nilai 1,000 bilion. Bentuk piawai tera adalah 10^12. Sila lihat contoh. 1 terameter bersamaan 1 kali 10^12 meter. Giga. Giga dengan simbol G dengan nilai 1,000 juta dan bentuk piawai 10^9. Contoh bagi giga adalah 2.2 gigawatt bersamaan 2.2 kali 10^9 watt. Mega. Simbol imbuhan mega adalah M dengan nilai 1 juta. Bentuk piawai bagi mega pula adalah 10^6. Contoh, 1.6 megajoule bersamaan 1.6 joule. Kilo. Simbol imbuhan kilo adalah K dengan nilai 1,000.
bentuk piawai kilo adalah 10 kuasa 3. Contoh bagi kilo pula adalah 5 kilogram bersamaan 5 kali 10 kuasa 3 gram. Hekto, simbol imbuhan hekto adalah H dengan nilai 100. Bentuk piawai bagi hekto adalah 10 kuasa 2. Contoh, 4 hektogram bersamaan 4 kali 10 kuasa 2 gram. Dan yang terakhir adalah deka. Simbol imbuhan deka adalah DA dengan nilai 10. Bentuk piawainya adalah 10 kuasa 1. Dengan contoh, 3 DA bersamaan 3 kali 10 gram. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita teruskan senarai imbuhan dan faktor penerapan bagi imbuhan negatif. Kita mulakan dengan desi. Simbol imbuhan desi adalah D dengan nilai 0.1 dan bentuk piawai bagi desi adalah 10 kuasa negatif 1. Contoh bagi desi adalah 2 desimeter adalah bersamaan dengan 2 kali 10 kuasa negatif 1 meter. Yang seterusnya adalah senti. Simbol imbuhan senti adalah C dengan nilai 0.01. Bentuk piawai bagi senti adalah 10 kuasa negatif 2. Dan contoh bagi senti adalah 100 cm bersamaan dengan 1 kali 10 negatif 2 meter. Mili. Simbol bagi imbuhan mili adalah 0.01. Bentuk piawaian bagi mili adalah 10 kuasa negatif 3. Contoh, 3.2 miligram bersamaan 3.2 kali 10 negatif 3 gram. Mikro. Simbol imbuhan bagi mikro adalah M. Tetapi M ini adalah berbeza dengan mili. Sila lihat pada jadual. Nilai bagi mikro adalah 0.000001. Bentuk piawai bagi mikro adalah 10 kuasa negatif 6. Contoh bagi mikro adalah 7 mikrometer bersamaan 7 kali 10 kuasa negatif 6 meter. Nano. Simbol imbuhan bagi nano adalah N dengan nilai 0.0000001. Bentuk piawai bagi nano adalah 10 kuasa negatif 9. Kita lihat contoh. 8 nanometer bersamaan dengan 8 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Dan yang terakhir adalah pico. Simbol bagi imbuhan pico adalah P dengan nilai 0.000000001 dan bentuk piawai bagi pico adalah 10 kuasa negatif 12. Contoh bagi pico adalah 2 pikometer bersamaan 2 kali 10 kuasa negatif 12 meter. Pelajar-pelajar sekalian, bagaimana kita hendak buat pengiraan dengan menggunakan faktor pendarapan ini ya? Saya sediakan contoh bagi pelajar-pelajar memahami bagaimana faktor pendarapan ini digunakan. Contoh 1. Bagaimana kita hendak buat pertukaran imbuhan kepada unit asas dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Contoh yang saya gunakan adalah 0.07 cm ditukar kepada unit meter. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat jalan penyelesaian bagi contoh ini, iaitu 0.07 cm ditukar kepada unit meter. 0.07 adalah imbuhan dan sentimeter itu adalah faktor pendarapan. Kita jadikan 0.07 darab 10 kuasa negatif 2 meter, di mana 10 kuasa negatif 2 itu adalah faktor pendarapan. Nombor imbuhan 0.07 kita jadikan nombor piawai, iaitu 7 kali 10 kuasa negatif 2 dan didarabkan dengan faktor pendarapan iaitu 10 kuasa negatif 2.
Langkah seterusnya adalah kita menambah kuasa negatif 2 tambah kuasa negatif 2 dan menjadikan 7 kali 10 kuasa negatif 4. Jawapan bagi penyelesaian ini adalah 7 kali 10 negatif 4 meter, yang mana bentuk jawapan adalah dalam bentuk piawai. Mari kita lihat contoh kedua. Kita menukar imbuhan kepada unit asas dan jawapannya dalam bentuk piawai. Contoh diberikan adalah 0.43 nanosaat ditukar kepada unit saat. Mari kita lihat jalan penyelesaian bagi contoh ini. 0.43 nanosaat ditukar kepada unit saat. Permulaannya kita ambil 0.43 iaitu imbuhan dan nano adalah sebagai faktor penerapan. Kita tukar nano kepada faktor penerapan iaitu 10 kuasa negatif 9. Kemudian, imbuhan kita tukar kepada bentuk piawai iaitu 4.3 darab 10 kuasa negatif 1. Kemudian kita darabkan dengan faktor penerapan iaitu 10 kuasa negatif 9. Kemudian kita buat penambahan bentuk piawai 10 kuasa negatif 1 tambah 10 kuasa negatif 9. Dan hasilnya, bentuk piawai adalah 10 kuasa negatif 10. Jawapan pada contoh ini adalah 4.3 darab 10 kuasa negatif 10 saat. Bagaimana pelajar-pelajar semua? Apa yang anda boleh rumuskan dengan contoh dan jalan penyelesaian bagi topik imbuhan ini? Dengan itu, apa yang boleh kita rumuskan untuk topik imbuhan ini adalah penukaran imbuhan kepada unit asas menggunakan pendarapan faktor penerapan. Apabila unit asas ingin ditukar kepada imbuhan, pembahagian faktor penerapan akan digunakan. Ingat pelajar-pelajar, operasi matematik bagi faktor penerapan adalah darab dan bahagi. Saya berharap dengan video pembelajaran secara dalam talian ini dapat membantu pelajar-pelajar dalam memahami topik imbuhan ini. Dan saya ucapkan selamat berjaya. Jumpa lagi bagi topik yang akan datang. Terima kasih.